buat depan cermin. Baru kita nampak setakat mana naik. Lebih ke, rendah sangat ke, tak cukup dia punya. Hak ni boleh katakan banyaklah tak lulus ni. Kedudukan dalam rukuk ni. Bahaya sekali. Naknya belakang kau tu sama, biar sama kita punya belakang, serta lehermu, maka jangan engkau merendahkan dan tinggikan kepalamu, jangan. Terangkat kepala tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kaya, maha adil, maha bijaksana, dia buat saiz tangan kita ni sama, bila letak atas lutut sama jadi. Tapi kalau orang pegang kat betis, memang dia akan turun ke bawah. Dan kedua bahu engkau letakkan, hantarkan, mana engkau letakkan, tu mana hantar. Nanti dia kata nak hantar dengan pos ke dengan apa, jangan. Hantar tu mana letakkan. Engkau letakkan dua tapak tanganmu di atas dua lutut, dan engkau jarangkan antara anak jari kamu. Jadi jangan rapat sangat, buka sikit. Yang ketiga bahu engkau tumakninahkan. Tumakninah duduk bertenang dalam rukuk dan baca tasbih serta ta'zim dan ketetapannya. Jadi dia kata apa? Kita baca tasbih dan ta'zim. Subhana rabbiyal azim, itu tasbih ta'zim. Dan tetap mana tumakninah. Adapun kesempurnaan sujud, kita pindah pula. Yang sujud macam nak sempurna, maka 3 perkara pula. Nak sempurna sujud ada 3 perkara. Pertama, bahawa engkau hantarkan 2 tanganmu berbetulan dengan bahu. Tangan duduk dengan bahu. Bila kita sujud, tangan dekat bahu. Adalah hadis Abu Daud dengan Ibn Hibban, summa sajada wa wada'a jabhatahu baina kaffaihi. Jadi dia letak tangan di antara 2 bahu dia. Adapun berbetulan dengan bahumu. Dan kedua adalah engkau renggangkan antara 2 lenganmu daripada 2 lambung. Lambung tu mana rusuk. Rusuk ni kita buka sikit. Ya. Tak habis lagi. Dan jangan engkau hampirkan keduanya pada bumi. Jangan letak lengan atas bumi macam anjing tidur, tak boleh. Dan yang ketiga, bahawa engkau tumakninahkan pada sujudmu dan mengucap tasbih kamu serta ta'zim. Jadi naknya tumakninah dan tasbih. Cuma timbul soalan tadi, dia kata ini untuk lelaki buka ni. Orang perempuan kena rapat. Jadi kita dah bahas dah gitu. Dalam bab sunat hai'ah dulu, di sini ada 2 hadis yang telah diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi tentang perbezaan buka sayap ke tak buka. Cuba tengok balik dalam perbincangan kita tentang sunat hai'ah. Ana dah huraikan di situ, iaitulah tentang apa yang telah dibahaskan oleh para ulama, mengatakan bahawa hadis perbezaan itu agak longgar dari segi sanadnya, tidak kuat. Cuma para ulama menafsirkan hadis ini, walaupun hadis tak kuat, dia kata biar ada beza laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau kita tak ada orang, kita duduk semayang kat rumah kita nak buka macam laki-laki, tidak menjadi kesalahan, kerana hadis itu hadis yang dhaif, yang lemah. Adapun kesempurnaan duduk, itu dalam 3 perkara. Duduk itu 3 perkara. Pertama, bahawa engkau duduk di atas tapak kaki yang kiri, dan engkau dirikan kaki yang kanan jika tahiyat awal. Jika tahiyat awal kena duduk kat situ. Dan engkau keluarkan yang kiri di bawah betis kakimu yang kanan pada tahiyat akhir. Jadi dalam istilah kita belajar, duduk tahiyat awal dia panggil duduk apa? Iftirash. Tulis nama dia tu. Duduk apa tu? Iftirash. Duduk tahiyat akhir duduk tawarruk dengan kaf, tawarruk. Jangan tukar dengan tawarruk dengan kaf, itu pergi ke bank. Itu pembelian cara tawarruk lain. Yang ni tawarruk. Warik maknanya papa punggung. Itu bahasa Melayu kata punggung, duduk atas punggungnya. Jadi naknya ada perbezaan antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Keduanya, engkau tasyahud dengan ta'zim. Kita baca tasyahud dengan membesarkan Allah, dan engkau selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, dan akan keluarganya dan para sahabat. Jadi kita dah sebut dah selawat yang sempurna dalam salat yang kita nak baca ni, iaitulah selawat Ibrahimi.
Apa dia selawat Ibrahimi? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sampai kepada innaka Hamidum Majid. Itu dia panggil salawat Ibrahimi. Yang ketiga, dan engkau doakan dirimu dan bagi sekalian mukminin. Jadi akhir lepas pada kita tasyahud, setelah kita bagi selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum bagi salam kita berdoa. Ini di antara doa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam panjang berdoa di sini. Ana telah ajar sebahagian daripadanya dalam siri yang lepas. Doa yang tak boleh kita tinggal, iaitulah doa 4 perkara. Doa apa tu? Ingat ke tak ingat? Ingat lagi. Alhamdulillah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi 4 doa ni jangan tinggal. Kalau tak kena hari ni, jangan tidur selagi tak kena. Apa yang payah ni? 4 perkara. Kebabnya terlalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar doa ni dan menjadi amalan dia di akhir salat. Sebab 4 perlindungan ini besar. Minta daripada azab neraka jahanam. Memang kita takut pada azab. Yang kedua daripada azab kubur, kerana pintu masuk checkpoint yang pertama duduk di mana? Duduk di kubur. Tak lepas yang ni, fama ba'dahu asyad. Yang lepas pada kubur lebih dahsyat lagi. Yang ketiga, minta perlindungan daripada fitnah al-mahya wal mamat. Fitnah hidup dengan fitnah mati. Fitnah dalam hidup macam-macam orang boleh buat dengan kita. Fitnah ni, fitnah tu. Hari ni tambah-tambah lagi kita duduk di musim hari ni, musim fitnah. Senang tak senang buat fitnah zaman kita hari ni? Cukup senang. Kalau dulu payah sikit, zaman hari ni lagi mudah dah. Dengan alat teknologi yang ada ni senang je. Dia ambil gambar orang ni, dia keluar, tukar gambar, letak orang lain. Ni siapa sebelah? Habis kita. Allah. Nak betul yang tu punya payah nak. Cari pakar gambar lagi kena tengok. Jadi berdoa yang terakhir ini sangat penting, kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar, dan juga doa untuk dirimu dan segala orang mukmin yang jangan kita lepas dalam doa kita ni kepada kita sendiri dan keluarga kita. Jangan lepas doa Allahumma fili wali walidayya salu. Minta Allah jaga kita, jaga anak cucu kita. Hari ni musim yang cukup dahsyat. Dari segi penjagaan anak-anak, tak mampu kita nak jaga secara fizikal, secara lepas. Tapi yang kita boleh berserah diri kepada Allah. Adapun kesempurnaan salam itu, bahawa engkau salamkan dengan sempurna, bahawa ada ia bersama niat yang sebenarnya. Jadi kita bagi salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dah baca dalam bab salam dulu, riwayat Abu Daud, mungkin boleh tambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Di salam yang pertama. Kitab ni, dalam kitab Anak Kunci Syurga, dia bawa riwayat ni. Riwayat ada tambahan itu. Dan salam engkau itu akan orang yang ada pada kanan engkau daripada malaikat dan orang mukmin, jin dan manusia. Jadi kita bagi salam tu, kita ingat salam kepada orang sebelah ni. Kalau tak ada orang pun, ada malaikat. Kalau tak ada malaikat, ada jin. Kena ingat, jin mari semua, mari dia. Jin Islam ramai. Dengar ada cerita jin yang itu kan? Saya cerita jin pergi belajar dengan Tok Guru Madinah. Tak lagi. Kat lain cerita. Guru saya, Syekh Atiyah rahimahullah. Dia cerita daripada Syekh Abdul Aziz Saleh, Imam Masjid Nabawi Syarif. Satu malam, Syekh ni khatam kitab. Bila khatam kitab, biasalah anak murid mari salam, tuan guru terima kasih, jazakallahu khairah, minta halalkan ilmu, minta nak sebarkan ilmu. Jadi Syekh sudah dia mengajar, dia nak balik ke rumah dia jalan kaki Syekh. Kita naik kereta dia duduk baca Quran. Ramai Syekh saya tengok di Madinah. Rumah dia jauh, bukan dekat. Rumah dia dalam 5 km daripada masjid. Tapi dia jalan kaki. 3 km jalan kaki. Sebab dia kata, aku jalan kaki daripada masjid sampai rumah 10 juzuk Quran sudah selesai. Dia baca. Dalam jalanan dia baca. Kita jalan juga tapi lambat sampai rumah dah. Berhenti-berhenti habis tutup kedai baru sampai rumah. Nak kata apa dah. Jangan berjalan balik naik kereta lebih cepat balik. Jadi tengah dia berjalan, tiba-tiba dia dengar suara orang bagi salam. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum Syekh. Syekh kata waalaikumsalam. Syekh pun terkejut juga. Tengah malam jalan-jalan.
Ada orang bagi salam tak nampak tuan. Dia kata, "Man antum?" Siapa kamu? Dia kata, "Nahnu tilmizu." Kami semua ni pelajar Syekh yang belajar kitab khatam tadi di Masjid Nabawi. Cuma kami nak salam tadi takut terkejut. Syekh duk salam. Orang tak nampak. Dia kata, "Syekh apa buat tapi apa pula bersalam?" Jadi terpaksa kami kena tunggu di tengah jalan ini nak salam dengan Syekh, nak ucap terima kasih, dan kami pun nak balik dah ke kampung masing-masing, nak bawa kitab ni pergi mengajar. Allahu Akbar. Kalau kita ingat balik. Sebab kalau kita diam-diam duduk kat rumah, Assalamualaikum bunyi orang jawab, jangan lari. Ada orang semayang sekali dengan kita tu. Saya ingat cerita ni waktu saya pergi tulis buku sejarah Mekah. Salah satu tempat yang saya pergi cari, nama dia Nakhlah. Nakhlah ni tempat Nabi SAW jumpa dengan jin. Sewaktu balik daripada Taif, Nabi kita berhenti, hilangkan penat duk cerita dia dilontar oleh puak Taif, Nabi kita berehat situ. Tengah duk baca semayang malam, tiba-tiba jin datang. Ikut Nabi. Istama'ana farum minal jin yastami' apa ni? Yastami'un al-Quran. Jin datang dengar Nabi baca Quran. Kemudian dia minta. Jadi waktu saya cari Masjid Nakhlah tempat Nabi kita berehat ni, saya pergi sampai waktu maghrib. Maghrib lampu cerah, masuk dalam masjid tak ada orang. Saya kata di Nakhlah ni tempat jin jumpa Nabi. Saya pun bagi salam. Kereta tak tutup lagi, tak mati enjin. Assalamualaikum. Senyap. Nak salam kali yang kedua saya dah fikir panjang. Kalau jawab kan susah aku nanti. Jawab berat kita dah. Sebab saya dengar cerita ada kawan jalan nak pergi ke Badar. Dia pergi, dia berhenti di masjid, tak ada orang, dia pun semayang. Tengah dia semayang, waladhdallin, penuh masjid bunyi amin. Dia kata kalau dia duk fikir, kalau aku lari nanti mesti jin tangkap aku. Mana imam mau lari apa ni? Dia pun cepat-cepat habis sudah assalamualaikum lari keluar dia tu. Oh, dia rupanya ada orang. Ya, kita kena ingat ni. Kalau kita bunyi kat rumah kita orang salam tu bunyi, jangan duk lari dah. Sudah kata lepas mandi, lepas pada ni pergi lah kata. Jangan duk sini. Kacau aku ni. Jadi kita kena ingat salam engkau pada kanan itu pada orang, kepada malaikat dan mukmin, orang mukminnya atau mukminahnya, dan jin dan manusia yang ada. Demikian lagi belah kiri pun kita niat yang sama. Adapun kesempurnaan ikhlas itu ada 3 perkara juga. Apa dia tu? Yang pertama, bahawa engkau tuntut, engkau minta dengan sembahyang itu dengan keredaan Allah. Ya Allah. Semayang redha Allah. Jadi yang kita bimbang hari ni, kalau kita semayang kerana nak ambil upah. Ini berat sikit. Semayang nak suruh orang tengok. Sembahyang tidak ikhlaskan Allah, ini banyak. Dan jangan engkau tuntut minta dengan solat itu keredaan manusia. Saya tengok banyak juga kes-kes macam ni berlaku. Kalau kita pergi program-program orang panggil, dia kata, "Ustaz, ini program peringkat jabatan, peringkat daerah, ke peringkat apa benda." Kalau tak ramai orang tu, pihak penganjur mari bisik dia tu, "Ustaz, slow sikit hari ni sebab bos tak datang." Bos besar tak turun, jemaah pun tak ramai. Saya kata ada juga semayang kerana bos. Berlaku tak berlaku ni? Tapi kalau ketua daerah datang, dia kata semua pegawai mari hari ni. Ramai ni hari ni sebab ni bapak turun. Nak kata apa tak? Orang mari kerana bapak, bukan kerana Tuhan. Yang kedua, bahawa engkau lihat akan taufik itu daripada Allah. Taufik, Allah Ta'ala beri perasaan kepada kita nak salat. Siapa yang beri? Allah. Karena itulah saya cerita selalu tengok orang yang boleh pergi ke masjid ni, orang darjatnya tinggi. Tinggi tak tinggi darjat? Tinggi. Sebab apa? Orang ni lah orang yang Allah Ta'ala beri taufik kepada dia. Kalau Tuhan tak bagi taufik, boleh pergi tak lagi? Tak sampai kita ke masjid. Duduk kat rumah tepi masjid pun tak sampai. Dan yang ketiga, bahawa engkau memelihara akan dia hingga hilang dirimu dengan dia. Allahu Akbar. Jadi kita tak ingat diri itu, kita ingat kita duduk solat, jangan duduk fikir benda lain. Dan saya kiranya, pada Ustaz sini, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan saya kiranya bagi orang yang sembahyang itu mengetahui akan yang ia hendak perbuat itu dan kadarnya, supaya
syukurlah ia akan Allah Subhanahu wa taala atas barang yang diberi taufik akan dia. Maka bahawasanya sembahyang itu nescaya telah menghimpunkan padanya beberapa bagai daripada segala kebajikan, daripada af'al dan azkar. Maka apabila berdiri hamba kepada sembahyang dan berkata ia Allahu Akbar, maka hendaklah ia muqaranah niatnya yang dimuktabarkan pada syarak, dan serta diketahui pula akan kebesaran Tuhannya yang ia berdiri khidmat kepadanya. Maka maknanya Allahu Akbar itu terlebih a'zam dan ajal. Maka hendaklah benar artinya demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, telah mengetahui hamba-Ku bahawa Aku yang terlebih besar daripada tiap-tiap suatu, dan saya ia telah berhadap atasku. Maka apabila mengangkatkan dua tangannya kepada kedua telinganya, mengisyaratkan ia melepaskan daripada tiap-tiap makhluk yang lain daripada Allah Ta'ala. Kemudian apabila membaca Subhanakallahumma, yakni Maha Suci Allah daripada tiap-tiap yang kejahatan dan kekurangan, bahawasanya ia yang mempunyai bagi segala puji. Wa tabarakasmuk, yakni Maha Suci ia dan barakah pada yang menyebutkan namanya akan pekerjaan yang dikerjakan. Wa ta'ala jadduk, yakni Maha tinggi pada Engkau Tuhanku dan Maha besar Engkau. La ilaha ghairuk, yakni tiada yang menjadikan dan yang memberi rezeki dan yang disembah yang lain daripada Engkau, tiada yang dahulu dan yang kemudian. Maka apabila membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yakni aku mohonkan Engkau bahawa Engkau lindungkan dan Engkau peliharakan akan aku daripada fitnah syaitan yang kena rejam, yakni kena kutuk. Dan apabila dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, maka maknanya ku minta tolong dengan nama Engkau pada tiap-tiap sesuatu pekerjaanku, ialah yang mempunyai lemah lembut lagi mempunyai kasih sayang atas segala makhluk, dengan memberi rezeki bagi kasih sayang akan segala hamba-Nya yang mukminin. Baik. Kita tengok dan segianya orang guna lagi ke sekarang? Guna lagi. Saya gia. Dulu dia panggil bahasa sastra ni. Saya gia kubaya dah. Orang ini tak ada lagi dah. Tapi orang ngaji sastra jumpa yang ni. Dan segianya bagi seorang yang sembahyang itu mengetahui apa yang dia nak buat, dan qadarnya, supaya syukurlah ia akan Allah Subhanahu wa taala di atas barang yang diberi taufik. Kita syukur dengan Allah Taala apa yang dia beri pada kita. Maka bahawa sembahyang itu sebenarnya telah menghimpunkan padanya beberapa jenis, beberapa bagai kebajikan. Dalam sembahyang saja ada berapa? Berbagai jenis daripada af'al. Apa dia af'al? Perbuatan salat. Berdiri, duduk, rukuk, sujud, itu dia panggil af'al. Dan azkar. Apa azkar? Zikir, bacaan. Salat ni dua ya, perbuatan dengan bacaan. Itu dia panggil af'al dan azkar. Kena ingat berapa istilah dah dapat hari ni. Af'al, azkar, qiyam. Banyak kan? Sekali kita belajar 10 perkataan yang kita ingat, kaya kita. Kaya perbadaran bahasa Arab. Ini kita dia kata berbagai-bagai, maka Allah Taala beri anugerah kepada kita. Kata ulama tadi berapa? Sekali kita salat terkumpul dalamnya 600 sunnah. 600 sunnah kita dapat sekali salat. Habis kalau kita tambah lagi banyak kita dapat. Maka apabila berdiri seorang hamba kepada sembahyang, dia kata apa? Allahu Akbar, maka adalah dia muqaranah. Muqaranah mana? Sertakan niatnya yang dimuktabar, yakni yang diterima, yang dimuktabar, yang diterima pada syarak. Takbir serta niat. Jadi kita telah belajar dalam isu niat dulu. Takbir ini adalah bersama dengan niat. Dan serta diketahui pula akan kebesaran Tuhannya,
yang ia berdiri khidmat kepadanya. Allah, kita tahu keagungan Allah setakat mana. Maka makna Allahu Akbar, apa arti Allahu Akbar? Allah itu terlebih azam. Azam, agung. Itu mana azam? Agung. Dan ajal. Ajal, mulia. Azam, agung. Ajal, mulia. Maka adalah benar hatinya ketika kita takbir. Allahu Akbar. Jadi biar kita terasa Allah yang maha mulia, yang maha agung di situ. Jadi kalau kita tak boleh, kita takbir, tak nampak, tak terasa apa, hilanglah apa ni, kenikmatan salat. Demikian pula firman Allah Ta'ala, telah mengetahui hambaku bahawa aku yang terlebih besar daripada tiada sesuatu. Kan dalam hadis seorang yang lari daripada Nabi SAW, bila dia mari, tahu ke tidak, dia kata, mu lari daripada siapa? Allah yang lebih agung, Allah yang lebih mulia, Allah yang lebih besar. Jadi sekarang ni kita nak suruh kita terasa, kita menghadap ni kepada siapa? Biar masuk dalam jiwa kita perasaan ini, barulah salat kita akan jadi salat yang sempurna. Dan sebenarnya ia telah berhadap ke atasku. Jadi kamu dia tahu, Allah, kita tahu Allah Ta'ala lebih besar, kita juga berhadap ke atasku. Ini kata-kata ni perlu pada tahrif, ada tinggal sini. Maka apabila mengangkat dua tangannya kepada dua telinganya, kita angkat tangan ke telinga. Masa itulah tangan ni kena buka, yang gini. Kalau gini, dah buka macam ni, biar terbuka tangan. Allahu Akbar. Buka. Kenapa kita buat macam ni? Mengisyaratkan ia melepaskan daripada diri, daripada tiap-tiap ma'bud, tiap-tiap sembahan. Ma'bud, tiap-tiap sembahan yang lain daripada Allah. Kita isytihad, declare bahawa kita melepas diri daripada semua ni. Kita lepas diri daripada semua perkara. Jadi kalau kita isyarat, pasal tu kalau kita nak kosong kata gini kan, kita tak kata gini habis. Kalau gini masih lagi kosong. Kemudian apabila membaca subhanakallahumma, doa apa ni? Doa iftitah. Ingatkan doa iftitah kita, lain kita dah baca subhan wajah tu wajah lillazi, itu satu. Allahu Akbar kabira, satu. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka, ini satu. Banyak bacaan. Dah ambil kan dalam kitab Perisai Muslim tu? Ambil dah. Ambil dalam tu. Dalam kitab Perisai Muslim. Kemudian apa dia kata? Satu lagi, mungkin kalau payah nak dapat, tengok dalam internet ada Perisai Muslim, dalam Islam House. Tengok dalam tu, cari bahasa Malaysia keluar. Nak bahasa Inggeris pun ada. Dalam Islam House tu, tak silap saya, lebih daripada 30 bahasa. Waktu kita anak belajar dulu, dia bagikan bahasa ni kepada seluruh pelajar yang ada. Cina, orang Korea, orang Uzbek, apa benda, dia bagi-bagi kitab yang sama, kemudian kita terjemah masuk dalam tu. Bagus, dia punya program tu bagus. Kita di Malaysia hari ni, saya sedang cari orang yang nak infak fisabilillah, nak buat satu web yang jadi satu rujukan. Orang nak kita apa, dia masuk dalam tu, dia boleh tengok. Cantik, ada dah setengah-setengah. Tapi kalau kita boleh satukan lagi, satu tempat satu data yang mudah untuk orang nak belajar ilmu-ilmu yang ada di tangan hari ini. Jadi bila kita kata subhanakallahumma, artinya maha suci Allah daripada tiap-tiap yang kejahatan, daripada tiap-tiap benda yang tak baik dan benda yang kurang. Subhana, maknanya subhana, maha suci Allah. Pasal itulah kita kata subhanallah. Kalau kita tengok benda yang pelik-pelik, kita kata subhanallah. Pasal maha suci Allah daripada kekurangan. Tengok langit hebat, cantik, subhanallah. Sebab apa subhanallah? Maha suci Allah daripada lemah, dia yang boleh buat. Tapi kalau kita tengok umat manusia, tengok orang, rumah orang, tengok orang cantik, tengok orang dapat anugerah, dapat apa, kita kata Masya Allah. Itu bahasa lah, Masya Allah. Setengah orang lagi dia tambah Masya Allah, tabarakallah. Sebab Masya Allah, memang Allah Ta'ala yang kendaki. Dia dapat rumah besar, dapat banglo, dapat kereta besar, dapat kecemerlangan dalam kerja, dalam pariksaan, Masya Allah. Jadi subhanallah ni sesuai bila kita nak puji Allah. Nak puji Allah sebab maha suci Allah daripada apa? Daripada kekurangan, daripada kecelaan, daripada kelemahan. Dia yang boleh buat alam ini, boleh buat benda ni.
Jadi kalau makhluk ni padan kita kata Masya Allah, Allah Ta'ala yang kendaki mu dapat. Kalau perasan lah, kalau pergi umrah, pergi haji, tengok di rumah-rumah Arab, dia akan tulis atas dinding dia Masya Allah, ditulis Tabarakallah. Jadi bila orang tengok, orang kata Masya Allah, orang tak kata oh hebatnya nak, terus kembali kepada Allah. Jadi barulah kita tak panik. Ni tidak, bila tengok budak yang cudi, oh jenius lah apa-apa benda, akhir sekali kena penyakit air, tak sempat terima anugerah, pensan budak ni. Lepas tu duk tuduh lah, oh kena sihir dah. Tak sihir, dia panggil penyakit ain, penyakit pandangan mata yang kita tidak kembalikan nikmat tersebut kepada Allah. Ini syarah subhanallah ni. Saya ada satu tesis yang kawan saya tulis di Universiti Madinah. Tajuk dia At-Tasbih. Sepatah tasbih. Dia buat tesis, dia punya tesis PhD tebal gini, 2 jilid. Nak ngaji bab tasbih. InsyaAllah kita belajar lah, sikit-sikit lah. Hari tu kita dah belajar dah kelebihan 4 kalimah. Baca tak baca? Alhamdulillah. Kalau tak baca mengaju saja. Kelebihan 4 kalimah mudah. Nanti kita buat cari kelebihan-kelebihan lagi dalam kertas yang kecil itu. Senang. Orang boleh baca tengah-tengah rehat sambil-sambil itu mudah kita buat dah. Jadi insya-Allah kena belajar. Selagi kita menggali korek Asmaullahul Husna, selagi banyak kita mengenali Allah, kita terasa kita ni dekat dengan Allah. Jadi subhanallah maknanya maha suci Allah daripada tiap-tiap yang keji, yang kejahatan dan kekurangan. Bahawasanya Allah yang mempunyai berbagai segala pujian. Segala jenis pujian ni hanya milik Allah. Wa tabarakasmuka, yakni maha suci Allah dan maha berkat dia pada yang menyebutkan namanya akan pekerjaan yang dikerjakan. Allah Ta'ala bagi berkat, nama-nama Allah Ta'ala ni berkat. Wa ta'ala jadduka, yakni maha tinggi qadar engkau wahai Tuanku dan maha besar engkau. La ilaha ghairuka, yakni tiada yang menjadikan, yang memberi rezeki, yang disembah yang lain daripada engkau. Tiada yang dahulu dan tiada yang kemudian. Duduk semuanya duduk pada Allah. Maka apabila engkau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yakni aku pohonkan di kau bahawa engkau lindungkan aku dan engkau pelihara akan daku daripada fitnah syaitan yang kena rejam, yakni yang kena kutuk. Ini bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim termasuk dalam sunat. Sunat tak sunat dalam salat? Sunat. Kerana itulah silap, kadang-kadang silap teknikal. Kita dengar imam-imam bila sudah lepas iqamat, duk baca auzubillah dulu. Auzubillah minasyaitan. Sampai habis qul a'udzu birabbin nas, barulah takbir. Panjang lama masa tu. Jadi sepatutnya bila dia sudah takbir, dia terus takbir, terus wajah tu allazi fataras samawati wal ard. Kemudian dia terus sebelum baca surah, sebelum baca Al-Fatihah, mula dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ini tempat baca. Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah syariatkan tempat nak baca a'udzubillahi minasyaitan di mana? Di dalam salat sebelum Fatihah. Kenapa? Sebab kita sekarang nak minta tolong Allah Taala, aku nak baca surah-surah ni, biarlah hati tidak berpaling. Sebab Al-Fatihah mengandungi permintaan yang besar dalam hidup. Besar tak besar? Besar. Yang pertama, minta Allah Taala letak dalam hati kita ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ni, perbincangan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni ditulis kitab 2 jilid oleh tokoh ulama Islam. Dia panggil manzilah. Kedudukan seorang hamba itu di antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Martabat apa 2 martabat ni? Aku hanya kepada engkau aku sembah. Martabat pengabdian diri kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, martabat pergantungan kita kepada Allah. Kita ni 2 ya. Serah diri dan bergantung. Sama juga dengan syariat Islam. Indahnya syariat Islam duduk di mana? Dia bersifat rabbaniyah. Rabbaniyah maksudnya agama ini mari daripada Allah dan kita buat kerja untuk Allah. Kalau kita 2 ni kita faham konsep ni, susah masalah. Banyak menyelesaikan masalah. Sebab itulah saya tulis buku Keindahan Islam itu. Tengok dalam kitab kita tu ada sumber perundangan mari daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Duduk situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita duduk di antara 2 manzilah, 2 tempat ini. Aku pada engkau aku sembah dan hanya engkau aku minta pertolongan. 2 tempat. Allah tengok di sini. Jadi bila kita auzubillahi minasyaitanir rajim,
kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada gangguan-gangguan yang kita nak baca dalam salat nanti banyak lagi. Dan apabila dibaca Bismillahirrahmanirrahim, maka maknanya aku minta tolong dengan nama Engkau pada tiap-tiap suatu pekerjaanku ini. Dalam salat aku ni minta tolong dengan Allah. Dialah yang mempunyai sifat lemah lembut, lagi mempunyai kasih sayang ke atas segala makhluk. Allah Ta'ala sifat dia lemah lembut dan kasih sayang pada makhluk dengan memberi rezeki kepada siapa saja. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat sedemikian, nascaya yang kenyangnya, yang gemuknya siapa? Orang baik je gemuk. Orang yang tidak baik tak boleh payah nak makan. Orang kafir lagi tak boleh makan sebab derhaka. Kita tak usah kata apa, suruh anak 2 kali pergi ambil barang, tak pergi ambil. Tak jadi nak bagi duit, jadi tak jadi. Malah bagi Kalau Allah buat gitu dengan kita, agak-agak kita lapar ke kenyang? Lapar, dengan derhaka sikit duit tak ada. Nak kata apa? Ini tidak, lagi derhaka, lagi darjat tinggi. Darjat apa? Darjat duit dapat banyak. Sebab tak kira halal haram kan? Halal pun tak apa, haram pun sama je. Dia kata macam tu. Pasal tu, di zaman-zaman akhir ni, orang bercakap tentang Islam, entah apa-apa, saya pun tak faham. Ada orang boleh kata Islam tak ada mencuri, tak ada hukum dalam Islam, dalam Quran tak ada. Undang-undang hudud tak ada dalam Quran. Habis apa yang ada? Jadi kita bila kita tidak faham tentang Islam, kita bercakap celaru, tak tahu apa benda. Macam orang mimpi bercakap yang tak boleh diambil kira lah, kita kira macam tu. Allah Ta'ala lemah lembut. Sifat inilah yang menyebabkan manusia boleh duduk atas dunia. Dia boleh makan, boleh buat apa saja. Lagi kafir, lagi tinggi darjat dia tentang dunia. Allah Ta'ala beri dunia ni kepada siapa yang dia kena baik dan tak baik, tetapi dia tidak beri akhirat ini kecuali kepada orang yang baik. Allah suka kalau kita baca Asma'ul Husna ni, kita rasa sangat-sangat menarik. Dan apabila membaca Fatihah hingga akhirnya, maknanya segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang menjadikanku daripada orang yang dimurkainya dan orang yang didustakan. Sebab Tuhan sebut di akhir Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jadi aku ni orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Jangan. Jadi kita syukur sebab apa? Allah pilih kita ni duduk di dalam martabat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggi tak tinggi darjat? Cari sebuah kitab, tajuk dia manzilah martabat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Cantik kitab ni. Dia menyentuh perasaan kita, menyentuh hati kita apabila kita baca bagaimana kita dengan Allah. Setara mana kita jauh dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Jadi itu di antara. Cara mana banyak kesalahan kita buat, pintu taubat sentiasa terbuka. Tunggu masa je mu taubat. Tak taubat lagi, tangguh lagi. Allahu akbar. Maka apabila bila kita baca Fatihah, segala puji bagi Allah Tuhan yang tiada menjadikanku daripada orang yang dimurkakan dan orang yang dustakan, iaitu Yahudi dan Nasrani, tetapi dijadikan aku di atas jalan anbiya, para nabi. Anbiya mana para nabi, syuhada orang yang mati syahid, dan siddiqin orang-orang yang benar dengan Allah. Setara mana dia benar? Tuhan sebut dalam Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Jangan gambaran sahabat. Minal mu'minin rijalun sadaqu. Ada orang lelaki yang benar janji dengan Allah. Faminhum man qada nahbahu, ada yang telah mati. Wa minhum man yantazir, ada yang menunggu untuk mati. Jadi bacalah ayat-ayat yang menyentuh perasaan perjuangan-perjuangan ni, barulah kita bangkit semangat naik. Maka apabila engkau rukuk, maka fikir dalam diri engkau, maka seolah-olah engkau berkata, kita ingat macam ni, wahai Tuhanku, bahawasanya aku merendahkan diriku di antara hadapanmu, dan aku datang dengan diriku yang asi. Apa makna asi? Derhaka. Asi maknanya derhaka, yang banyak maksiat ini kepadamu, dan mengikut diriku yang banyak jinayah. Ikut nafsu. Diri itu maknanya ikut nafsu, yang banyak melakukan jinayah bagi azamah. Azamah makna keagungan engkau. Mudah-mudahan engkau ampuni akan daku. Jadi kita duduk dalam rukuk, kita teringat benda ni.
Baca itulah kita baca subhana rabbiyal azim ataupun subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maknanya maha suci Tuhanku, aku merendahkan diriku bagi Tuhan yang azim, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, Tuhan yang karim, yang pemurah. Jadi kita baca, ingat. Lepas tu dalam bacaan-bacaan lain yang tambahan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca itu banyak. Macam subhanakallah, subhanaka apa ni, Allahumma laka raka'tu wa bika. Jadi kita baca doa-doa tambahan ini yang menyentuh makna-makna sedemikian, menyentuh tentang keagungan Allah. Kemudian engkau angkatkan kepalamu kepada i'tidal. Apa makna i'tidal? Bangun daripada rukuk dan mengucap sami Allahu liman hamidah. Apa makna sami Allah liman hamidah? Maknanya Allah Ta'ala dengar orang yang memujinya. Artinya telah mengampuni Allah bagi orang yang mengatakan dia dan mengerjakan taat akan dia. Allah sami Allahu liman hamidah. Allah Ta'ala mendengar pujian orang padanya. Orang puji dia, Tuhan dengar. Jadi kita pun angkat kepala bila kita kata sami Allahu liman hamidah. Jadi kita yakin dalam hati kita Allah memberi keampunan kepada orang yang puji dia. Dan mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Berapa riwayat dalam sini? Rabbana lakal hamdu. Berapa riwayat ada? Terlupa dah. 4 kan ada. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamdu. Ingat. Dia ada 4 riwayat ni. Semuanya riwayat-riwayat yang sabit yang kita boleh baca. Mana-mana saja nak baca. Rabbana lakal hamdu. Bila kita baca ni, maknanya Tuhan kami, bagimu segala kepujian kerana engkau yang memberi taufik akan kami bagi ini. Memberi taufik pada kami lah kami boleh kata ni, boleh pujimu. Maka engkau sujud. Maknanya engkau cenderungkan dirimu dengan zalil. Cenderungkan makna engkau rendahkan diri kamu dengan zalil, dengan kehinaan. Zalil, kehinaan. Dan menyerahkan dirimu diriku kepadamu, engkau yang mempunyai karam. Jangan baca karam tenggelam ni. Karam dengan makna kemurahan, kemuliaan dan keampunan. Karam, orang yang mulia. Karim, yang murah, boleh. Jadi Allah Ta'ala pemurah sifat dia. Dia beri keampunan kepada kita. Dan apabila engkau sujud, saya baca.
wajib dan berkat atasmu dan atas ahlimu, yakni bagi segala isi rumahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yakni ampun Allah atas kami dan atas segala orang yang dahulu daripada nabi-Nya dan siddiqin dan orang yang berjalan atas jalan mereka itu hingga hari kiamat. Asyhadu an la ilaha illallah, yakni tiada ma'bud dalam langit dan bumi yang lainnya ialah Tuhan yang wahdaniyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ialah khatamun nabi dan mursalin dan Siddiqin Rabbil alamin, dan pilihan daripada segala makhluk. Kemudian selawat atas Baik. Dan apabila engkau duduk antara dua sujud, bila antara dua sujud kita mengucap Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wa'afini wa'fu'anni. Apa yang kita baca ini maknanya, ampunkan daku wahai Tuhanku akan kesalahanku, dan kasihani olehmu akan hamba-Mu yang khati'ah. Apa dia khati'ah? Yang bersalah. Itu mana khati'ah? Hamba yang bersalah. Dan beri rezekikan olehmu akan daku, dan jabar. Jabar mana tutupkan akan dhaif. Ya, kita lemah hari, minta Allah Ta'ala tutupkan, beri kekuatan pada. Dan tunjuki akan daku akan jalan yang sebenarnya, dan afiat, beri keafiat, beri keselamatan akan daku, dan maafkan daripadaku. Itu bacaan yang kita baca. Kena ingat satu-satu dalam hati kita. Maka apabila engkau duduk tasyahud dan baca tahiyat, maka engkau baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa artinya? Kekal kerajaannya selamanya, kerajaan Allah Ta'ala, iaitu bagi Allah yang punya sembahyang 5 waktu ini tidak akan hilang. Tiada segianya bahawa disembahyangkan melainkan baginya, bagi Allah Ta'ala. Jadi tak ada yang buat layak. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, maknanya sejahtera atasmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti engkau sampaikan. Jadi engkau dah menunaikan tanggungjawab menyampaikan kepada umat apa yang kita belajar, apa yang kita dengar, apa yang kita ikut ini telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesuruh Tuhan engkau, dan engkau nasihat bagi umat. Jadi Nabi kita telah beri nasihat yang cukup panjang. Bukan Nabi kita saja, termasuk Nabi-Nabi yang dahulu, tidak ada perkara yang baik kecuali diajarkannya, dan tidak ada yang tak baik kecuali dilarangnya. Rahmat Allah Ta'ala dan Ridwan di mana keredaan Allah bagimu, wajib dan berkat atasmu dan ke atas ahlimu, yakni segala isi rumahmu. Jadi kita kena, bila kita baca ni Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin, baca pada wa ala alika tayyibin at-tayyibin wa ala ibadillah salihin, ini kepada hamba-hamba yang lain. Jadi asalnya kita baca kepada Nabi dan ahli keluarga dia. Hari ini bila sebut tentang keluarga Nabi, orang duk pukul main-main. Pukul tak pukul? Pukul. Ada satu kawasan di sini, kawan saya beritahu, dia pergi masuk dalam rumah seorang. Masuk dalam rumah sekitar ni, nak sewa rumah. Tuan dia tinggal. Masuk-masuk, dia tulis zikir atas dinding dia, ya Allah, laknatlah Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Kata apa benda ni, tulis atas dinding ni, anak orang Melayu ni, subhanallahilazim. Cukup dahsyat hari ni. Kata tengok, dia kata ana ra'aitu, kawan kita ni. Dia orang Arab, dia nak sewa. Ni sebelah ni. Saya tak nak sebut nama tempat. Jadi main-main je laknat. Aisyah ni jadi memang jadi satu, Allahu Akbar. Jadi pasal itulah dalam bila kita tasyahud Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ni, atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita ingat keluarga Nabi ni siapa? Termasuk isteri dia, termasuk orang-orang yang anak cucu dia, termasuk. Jangan duduk sempitkan
bilangan Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin, yakni keampunan Allah ke atas kami dan segala orang yang dahulu daripada nabiyin, nabiyin artinya nabi-nabi, dan siddiqin, orang-orang yang benar. Tadi kita sebut dah sifat orang benar, dan orang yang mengikut perjalanan mereka itu hingga ke hari kiamat. Wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, orang yang ikut. Jadi dalam doa kita ni lengkap. Kita baca dalam selawat kita ni, kita ingat kepada Nabi, kepada keluarga isteri-isterinya, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, ahlul bait, dan kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikut jalan mereka. Ingat tak ingat dalam perbahasan selawat dulu? Keterlupa tak? Ada yang terlupa, ada yang tak datang tak? Tak apa, saya ulang balik hari ni. Di atas dasar sayangnya kita kepada Nabi SAW dan keluarga Nabi. Jadi para ulama telah bahaskan kenapa waktu kita selawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi. Itu jelaslah. Sebagaimana engkau selawat ke atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi biasanya orang yang dibandingkan itu mestilah lebih tinggi daripada yang dibuat banding. Jadi kita kata, kalau kita nak suruh anak jadi apa-apa, awak kena jadi macam orang ni. Orang tu mesti orang hebat dah. Kita kata anak tengok, awak belajar betul-betul. Paling tidak pun kurang-kurang pun macam Abu Anas contohnya. Contoh tu dah. Jangan buat macam saya. Saya ni malah belajar kan. Jadi bila sampai di sini, orang kata macam mana kita buat? Sedangkan keluarga Nabi ni yang hebat. Jadi para ulama mengatakan betul, apa yang kamu cakap tu sahih. Cuma hebat mana keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi yang menjadi nabi. Ada tak? Tak ada. La nabiyya ba'di, kata Nabi. Tak ada lagi nabi selepas daripada aku. Jadi oleh kerana tidak ada lagi nabi, tapi Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Lepas pada Nabi Ibrahim, berapa orang lagi nabi dari kalangan anak cucu dia? Cuba tengok dalam pokok yang orang buatkan pokok sejarah Nabi tu. Lepas Nabi Ibrahim siapa mari? Yaqub. Lagi Nabi Ismail. Jadi banyak lagi nabi-nabi, Ishaq. Maka kita boleh nampak keturunan dia tu mari nabi, dan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun mari daripada susu jalur keturunan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail daripada mana? Ibrahim. Jadi tak boleh nak bandingkan. Kita jangan banding sikit, kita banding secara kelompok, package. Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Siapa keluarga Ibrahim? Terdapat ramai nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam dari kalangan anak-anak Nabi Ibrahim, termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri pun daripada anak cucu Nabi Ibrahim. Jadi barulah kita nampak, barulah perbandingan seimbang. Kehebatan mana keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tak ada yang bertaraf Nabi. Tak ada lagi dah. Yang bertaraf Ahlul Bait ada, yang bertaraf apa-apa ni ada, tapi bertaraf Nabi tidak ada. Itu satu. Perbincangan yang kedua iaitulah tentang siapakah wa ala ali Muhammadin. Siapakah keluarga Muhammad dalam selawat? Siapa dia? Sayyidina Aisyah, isteri-isteri Nabi. Lagi siapa lagi? Anak-anak dia, sahabat-sahabat dia. Betul lah ke? Tak salah. Dia kadang-kadang kita duk bahas sejarah, kalau boleh dikumpulkan, dikumpul. Contoh bila orang bahas tentang siapa yang paling awal masuk Islam, ada orang kata Sayyidina Abu Bakar, tak, Khadijah, tak, Ali. Jadi para ulama kata tak usah duk kelahi lah. Tiga-tiga ni mewakili tiga kelompok. Wanita pertama masuk Islam Khadijah radhiyallahu anha. Lelaki yang pertama masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pemuda yang pertama masuk Islam Ali. Wa minal mawali Zaid, dari kalangan hamba Zaid. Jadi disatukan, maka hilang perbalahan. Tapi kalau kita duk buka dah Abu Bakar, mari pokoknya Ali, habis duk kelahi sampai ketua pun tak sesasa ada masalah ni, sebab benda telah berlalu dan tidak ada siapa yang boleh. Macam saya cerita dalam cerita lepas, orang duduk tuduh dunia ni berapa juta tahun dah. Kajian buat mana? Buat daripada batu, zaman kayu, zaman tu. Apa nak buat? Benda tak ada fakta belakang.
Jadi Ali Muhammadin dalam selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Nawawi rahimahullah, seorang tokoh ulama hadis yang sangat hebat, yang tuan-tuan kena Imam Nawawi. Di zaman kita hari ni, bagi saya lah, kalau tidak sunat muakkad pun memang satu perlu sangat. Tuan-tuan ni cari buku-buku biodata peribadi Imam Nawawi. Kena cari. Seorang tokoh yang pelik dalam dunia ini, Allah Ta'ala beri kepada dia, lahir pada tahun 631, tanda 631 lahir, dia mati pada 676. Berapa umur dia? 631 tu 676 wafat. 45 tahun. 45 tahun, tapi namanya disebut bergegar dunia nama. Sebab apa? Allah Ta'ala kumpul dalam peribadi yang hebat ni 3 perkara. Pertama, ilmu. Tuhan bagi pada dia darjat yang tinggi dalam ilmu. Yang kedua, zuhud, bersifat warak. Yang ketiga, tegas dalam pendirian. Tengok. Saya tak nak cerita lah cerita Imam Nawawi, takut habis masa kita. Tapi nak cerita Imam Nawawi kata dalam syarah hadis, dia kata apa? Alun Nabi ini, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam selawat, iaitulah yang disebut tadi, isteri, betul? Anak-anak dia, betul? Para sahabat, betul? Tabi'i, betul? Dan dikatakan majoriti ulama menghuraikan bahawa keluarga Nabi dalam selawat iaitulah semua orang mukmin yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita. Masuk tak masuk? Jadi kalau kita selawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, termasuklah kita selawat pada kita sendiri. Kena rajinlah sikit. Bonus tak mari kat kita? Mari tak? Jadi selawat banyak. Sebab kita pun dapat juga dalam selawat ini. Tapi berbeza keluarga Nabi di dalam bab zakat. Zakat tak adalah. Kalau kita tak boleh zakat, rugi pula kita kan. Zakat ni tak, dia khas pada keluarga Nabi Alul Bait. Itu tak boleh. Baiklah, habis cerita kita. Jadi waktu kita selawat, waktu kita ini, kita ingat bahawa kita selawat juga kepada kita sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah, yakni tiada ma'bud, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya di langit dan di bumi yang lainnya, tak ada manusia yang ada sini kecuali Tuhan yang wahdaniyah, yang esa sajalah. Tak usah duk carilah Tuhan sana Tuhan sini, tak payah cari. Kadang-kadang orang ni kadang-kadang soalan ni pelik-pelik. Dia boleh tanya ustaz, dia kata ustaz, saya nak tanya soalan. Kata nak tanya soalan tu soalan apa? Dia kata saya ni kalau kita nak pergi ke planet Marikh, nak solat macam mana di sana? Allah, ustaz tu kata penipalnya tanya soalan macam ni. Ustaz pun tanya, pasport buat dah? Kalau dia dapat tarikh esok mari tanya sini. Soalan menyusah orang ya. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ialah khatamun nabiyyin, pengakhir kepada nabi-nabi dan mursalin, segala rasul-rasul, dan Safiyatu Rabbil Alamin. Tak bagi. Safiyatu Rabbil Alamin, pilihan Tuhan sekalian alam. Itu makna Safiyah, pilihan. Jadi kalau kita ada nama Safiyah tu cantiklah nama tu. Tapi agak orang Melayu nama Safiyah, tulis ikut orang putih Sofia. Nak kata apa? Punya pasal tak? Biar dia lah. Lama orang ikut orang putih hari ni. Dan pilihan daripada segala makhluk, mana Safiyah. Kemudian selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin sampai ke innaka Hamidum Majid. Kemudian maka minta doa bagi dirimu dan segala orang mukmin dan mukminat yang telah kita sebut tadi. Kemudian memberi salam kepada pihak kananmu dan kirimu. Artinya, hai segala saudaraku. Seolah-olah kita kata kepada orang kanan kita, segala saudaraku, kamu sejahtera daripada kejahatanku dan khianatku apabila keluar daripada masjid. Boleh tak boleh kita declare macam tu? Cakap orang kanan, awak jangan bimbang. Saya lepas sembahyang ni pun tak kacau punya. Ni tak lepas dalam sembahyang je tak kacau, lepas sembahyang kacau balik, tak boleh. Dan apabila aku keluar daripada masjid, aku tak kacau. Diriwayat daripada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan, dikata apa? Bagi orang yang sembahyang itu ada 3 karamat, 3 kemuliaan. Yang pertama, bertabur kebajikan di atas kepalanya
daripada langit hingga kepala. Jadi kebajikan mari berlangit sampai ke kepala. Yang kedua, dan malaikat berkeliling padanya dari kakinya hingga ke langit. Dan malaikat yang ketiga, malaikat menyeru ia dengan katanya, jikalau mengetahui oleh hamba serta orang yang ia munajat dengan dia, kalau hamba ni dia tahu dengan siapa dia bercakap, dia bermunajat dengan Allah, nascaya tiada berpaling, tak akan sudah-sudah daripada sembahyangnya duduk situ lama-lama. Ini kita ni tak teringat yang ni, maka kita tak tahu apa nak buat. Jadi hadis ni perlu pada takhrij, kita tak jumpa lagi setakat. Maka inilah karamat. Apa makna karamat? Kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala akan orang yang sembahyang. Allahu Akbar. Jadi kita tengok perbincangan kita pada hari ini, iaitulah tentang mencari kesempurnaan salat. Semua yang dibuat tadi berbentuk teori-teori, formula-formula yang perlu ada pada kita. InsyaAllah selepas daripada itu barulah salat kita dapat sempurna. Maka inilah segala sunnah yang tersebut itu sebagai kesempurnaan salat, dan adalah adab yang dituntut memelihara akan dia, supaya dinamakan dia orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan haknya. Jadi siapa dia boleh jaga yang ni, maka inilah orang yang menjaga sembahyang. Jadi tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan masuk dalam bab yang seterusnya, bab dalam perkara sujud sahwi. Jadi bila sujud sahwi ini perkara yang sangat penting, kerana kalau tak, ialah kita ni lupa mari tak mari lupa, mari. Bila kita terlupa, apa yang boleh kita buat? Kita boleh qada, kita boleh tampalkan kesalahan kita tu dengan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ni sujud penyelesaian. Mana apa-apa benda kesalahan pun boleh diilik balik, boleh betulkan balik. Maka nak betul salat kita ni melalui sujud sahwi. InsyaAllah kita akan bincang dalam perbincangan kita yang akan datang. Jadi sebelum masa kita ada sedikit lagi, kalau ada soalan dipersilakan.